Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersuara dalam Malaysia hari ini untuk edisi Isnin Selasa Rabu Khamis. Ya. Khamis kita 1 Oktober 2020. Bulan baharu bersama dengan 13 Safar 1442 Hijrah. Saya Ali Iskandar dan bertemankan rakan setugas Fadli. Ya. Berdua je. Hari ini kita berdua saja di sinilah. Berdua di studio lah. Ya. Ada seorang lagi Nun jauh di Melaka. Ya. Dengan ceritanya dia dah hafal macam-macam pantun dah. Kan kalau tengok promo kita Malaysia hari ini itu serangkap pantun yang dibuat oleh Fariha. Dan insya-Allah nanti kita tengoklah openingnya nanti bagaimana kan. Ya. Jadi apa-apa pun anda bertemankan Eli dan juga saya Fazli. Hari ini kita mulakan 1 Oktober ni dengan keadaan yang hujan. Betul. Di setengah tempat dan Eli pun dan saya berbincang tadi hujan tu mulanya subuh tadi kan? Ya, betul. Lebih kurang beberapa minit sebelum subuh ataupun kiranya subuh je hujan. Hujan lah. Ya, sebab sebelum tu keadaan agak panas pada malam tadi. Kemudian pagi ni hujan dan kepada anda yang bergerak ke tempat kerja, kami harapkan berhati-hati di jalan raya. Ya. Dan pastikan anda mempunyai kelengkapan lah kalau yang naik MRT dan sebagainya kan, bawa payung dan sebagainya. Okey, dan cuaca sejak 2 menit ni agak ekstrim ni, kalau panas betul, hujan betul. Dan tak menentu juga. Tak menentu, betul. Sebab kalau kita lihat cuaca biasanya kita rasakan petang. Petang ke ataupun mungkin tengah hari ke mau ke petang. Tapi subuh pun boleh berlaku juga hujan kan. Tapi disebabkan hujan mungkin ada berlaku kelewatan sikit lah nak pergi ke tempat kerja. Dan kadang-kadang kelewatan itu menjadikan antara alasan lah. Antara alasannya kalau bos tanya kenapa lewat. Tiba-tiba ada lori rosak. Ada kemalangan, ada hujan kan. Jadi itu antara alasan yang sering kali dimainkan lah oleh setengah orang. Tapi kita harapkan bahawa ianya bukan satu alasan yang kita boleh guna pakai setiap hari. Betul. Kalau ianya macam emergency lah. Tak sengaja kan. Jadi kalau gunakan alasan setiap hari, jadi bos pun dah boleh suspek lah pula kan. Ya, kita lihat alasan ini sebagai talian hayat lah. Tak boleh guna banyak kali. Tapi janganlah gunakan itu sebagai alasan kalau betul-betul tersangkut dalam trafik akibat kemalangan dan sebagainya. Boleh dimaklumkan. Pastikan maklumat itu sampai kepada pihak majikan anda. Okey, kita bercakap tentang hujan. Melaka rupanya hujan juga dan sepatutnya Fariha dikabarkan akan membuat lintas langsung dari lokasi berbeza. Tetapi disebabkan hujan terpaksa berada di bahagian dalam. Kalau nak tahu lebih lanjut kita akan bersama dengan Fariha. Kalau dah bersedia ke? Dah bersedia Fariha on. Fariha. Okey, mana visualnya? Betul nampak tu hujan tu. Jadi Fariha sekarang ni berada bunga di kampung seroja, bunga Betul cempaka dipakai oleh Nakdara Jelita. Tiba sudah MHI di negeri Melaka, negeri bersejarah banyak cerita. Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Nampaknya kedatangan MHI di negeri Melaka ini disambut dengan cuaca hujan. Tapi apa ni, kami anggap ini sebagai hujan rahmat, hujan yang membawa rezeki kepada bumi bertuah negeri Melaka ini. Kalau sebelum ini, lokasi lintas langsung MHI bersama dengan Eli Iskandar di Muar Johor. Hari ini kami bawakan negeri Melaka, keunikan dan keistimewaannya. Kini kami berada di kampung Morton, Melaka. Jadi kampung ini satu-satu kampung Melayu lama yang masih terpelihara warisan seni benanya. Logistiknya, kedudukannya berada di tengah Bandar Melaka. Alangkah indahnya kalau pagi ini kami dapat pamerkan bagaimana lokasinya berada di pinggir Sungai Melaka. Tapi saya rasa ada yang lebih istimewanya iaitu rumah ini. Rumah yang kami berada kini adalah namanya Villa Sentosa. Villa Sentosa ini usianya sama usia dengan Kampung Morton yang telah dibina pada 1922. Bayangkan rumah ini usianya 98 tahun. Kalau anda terdengar nyanyian Dondang Sayang di bahagian dalam itu nanti kita bawakan sebentar saja lagi. Tapi saya nak terangkan berkenaan dengan sejarah Villa Sentosa ini. Bayangkan umurnya 98 tahun tapi masih lagi indah. Keunikannya, ukirannya, inilah dia daya tarikan yang dibawakan oleh negeri Melaka. Kalau pelancong-pelancong datang, pastinya akan dibawa ke sini untuk mendekati seni warisan Melayu Melaka. Dan Kampung Morton ini sebenarnya dah dibuka oleh Datuk Osman Muhammad Noh. Merupakan ketua kampung dan rumah inilah sebenarnya yang menjadi warisan keluarga mereka. Kabarnya warisannya sampai warisan yang generasi yang ke-7 dan ke-11 sebagainya. Rumah ini telah dijaga rapi oleh cucunya Haji Ibrahim Haji Hashim. Dan kalau kita lihat tadi saya berada di bahagian Anjong, ini Serambi. Nanti saya tunjuklah bahagian ibu, rumah ibu
kelek budak dekat tengah tu pelantar. Nanti kita bawakan seketika bila kita bawakan anda dengan Dondang Sayang ini. Kenapa Kampung Moten? Namanya macam Mak Saleh sikit kan? Kerana Kampung Moten ini sempena dengan nama Pesuruhjaya Tanah dan Hasil yang telah memberi usaha, memberi bantuan untuk membuka Kampung Moten ini dengan memberi sokongan kewangan $10,000 pada tahun 1920-an itu. Jadi Datuk Osman lah sebenarnya yang meminta bantuan itu. Cukup banyak cerita dan sejarahnya di bumi Melaka ini. Kalau pergi kat Kampung Moten ni saja, banyak sebenarnya yang kita dapat lihat dan dapat kita perolehi. Jadi kalau saya nak bawa kalian berjalan sedikit lah ya. Kalau dapat saksikan sedikit rumah je. Kemeriahan dan keriuhan sedikit pagi ini kita bawakan dari Villa Sentosa Kampung Moten. Abang cameraman, kita tengok sikit kat tengah tu. Itu dia. Di tengah tu dia kata pelantar. Ini rumah ibu. Ada pelambin. Maknanya kalau pelancong-pelancong boleh tengoklah bagaimana sebenarnya orang dulu-dulu kala bersanding. Ini rumah ibu ya. Baik. Kalau di bahagian nampak pemain Dondang Sayang tu, itu kelek budak. Sebab selalunya orang-orang dulu kan kelek budak dia duduk kat tepi tangga tu sikit. Di bahagian sana tu, di hujung sana tu adalah bahagian rumah dapur. Rumah ni cukup besar sehingga kan kami pertama kali berada di sini rasa macam kalau tengok cerita Melayu lama tu macam wah, macam istana yang dulu-dulu tu. Jadi sedikit saya bawakan, kalau datang ke sini gambar-gambar tahun 1920-an dapat kita saksikan. Ini tuan rumah punya keluarga lah, kerana saya difahamkan Haji Hashim ini seorang yang seorang profesional juga ketika zaman pemerintahan British, merupakan seorang jurubahasa Mahkamah Tinggi Melaka, mempunyai 12 orang anak, 9 lelaki, 3 perempuan, dan yang menjaga rumah ini sekarang adalah merupakan anak bongsu berusia 81 tahun. Okey, banyak sangat saya cerita pagi ni. Ada lagi nanti cerita yang akan kami bawakan dari Melaka ni. Nanti kita bawakanlah pula Dondang Sayang kan. Nak tahu Fariha On boleh ke jadi Dondang Sayang? Kita nak bersama dulu dengan Eli Iskandar dan Fazli di Seri Pentas. Silakan kalian berdua. Ya. Faria mula dengan pantun kan? Mula dengan pantun. Saya nak balas dengan pantun. Wow. Okey. Jom kita dengarkan. Balasan pantun daripada Eli Iskandar. Dengarkan ya. Dengarkan. Bunga seroja tumbuh melata. Tumbuh di laman Villa Sentosa. Fariha bersiaran dari Melaka walau hujan ceria sentiasa. Oi, hebatlah Eli Iskandar. Boleh pantun rupanya. Sikit-sikit lah. Tak boleh lawan Fitri lah. Sikit-sikit saja. Okey, lepas ni dapat pantun, kita nak lepas ni nak Dondang Sayang pula. Tu kita dengar. Fariha memang tak ada masalah. Dia memang pandai menyanyi. Cuma berdondang sayang kita belum pernah dengar. Nanti kita dengarkan. Kita akan kembali bersama dengan Fariha seketika nanti. Lintas langsung dari Melaka. Dari ni Villa Sentosa. Villa Sentosa. Kampung Moten tu sebenarnya memang menarik. Kalau misalkan saya kalau pergi ke Melaka, memang tak sah kalau tak pergi ke Kampung Moten tu. Kalau tak pergi ke Kampung Moten secara jalan kaki, naik river cruise tu pun dah nampak dah Kampung Moten tu. Ya, betul. Kampung Moten ni boleh saya kategorikan sebagai macam muzium bergerak. Betul. Muzium bergerak sebab apa? Sebab kalau pergi dekat sana, kita dapat saksikan penduduk dekat sana tu memang mengamalkan cara kehidupan orang dulu. Ya. Lagi satu keunikan dia adalah ciri dia punya rumah tu. Betul. Yang masih lagi unik dan juga mengekalkan tradisi lama. Ya, siapa saya dan keluarga pada beberapa tahun yang lalu pernah meraihkan Aidilfitri di salah sebuah rumah di situ. Sebab ada homestay kan. Kami rasa nak beraya di Kampung Moten lah. Tapi memang satu pengalaman yang menakjubkan. Anda boleh cubalah. Siapa-siapa datang ke Melaka tu, Kampung Moten tu kira macam salah satu daripada senarai yang perlu dilawati lah ya. Okey, baik. Kita sebentar dulu nak teruskan dengan paparan akhbar hari ini. Kita nak mulakan dengan berita harian. Muka hadapan. Oh, besar iklan ni. Kita ke pilihan penerbit di muka surat 4. Muka surat 4 dalam berita harian. Bank Pusat. Hari ini cerita tentang kewangan je. Bank Pusat jamin terus bantu peminjam terjejas. Pendekatan bersasar pastikan lebih banyak sumber ringan beban selepas moratorium. Bank Negara Malaysia memberi jaminan bahawa sektor perbankan terus komited membantu isi rumah dan perniagaan yang memerlukan bantuan selepas moratorium secara automatik berakhir pada 30 September 2020 iaitu semalam. Ia berkata menerusi institusi perbankan sudah memperkenalkan pelbagai pakej untuk membantu peminjam yang terjejas termasuk pelanjutan moratorium secara bersasar serta fleksibiliti bayaran balik pinjaman,
bagi membantu peminjam berdasarkan keadaan kewangan mereka yang khusus. Pihak Bank Negara menyebutkan pendekatan bersasar ini akan memastikan lebih banyak sumber tersedia untuk membantu mereka yang mudah terjejas. Pendekatan ini juga membolehkan sektor perbankan menyokong ekonomi secara lebih meluas melalui pemberian pinjaman yang berterusan. Okey, kita mungkin bercakap tentang pinjaman ini semata-mata, tapi kita perlu tahu kalau tidak ada bantuan dan juga fleksibiliti pembayaran ini, susah untuk rakyat kita sebab tak ada duit satu, dan kalau ada duit pun takut nak berbelanja. Jadi wang tu tidak bergerak. Jadi ini antara inisiatif kerajaan untuk memastikan sampai ada masalah kewangan, diuruskan kembali pembayaran pada masa yang sama, boleh kita terus berbelanja. Ya, perkara-perkara keperluan kita dan juga antara kehendak yang boleh kita beli atas kemampuan kita lah. Jadi apa yang kita ada sekarang ni kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang paling penting kita nak berbelanja sekarang ni kena ikut keperluan terlebih dahulu, jangan ikut kehendak. Dan hari ini 1 Oktober pun dah mula dah. Moratorium dah tamat dah. Jadi bermula bulan ini adalah bulan untuk anda memulakan kembalilah pembayaran untuk anda yang membuat pinjaman di bank-bank. Baik, daripada berita harian kita nak lihat yang menjadi pilihan juga di harian Metro, terus saja di muka surat 18 ya. Ianya berkaitan dengan Arab Saudi, yang mana tunggu SOP Arab Saudi, agensi pengelola umrah perlu tunggu prosedur sebelum keluarkan kos baharu tunai ibadah. Ini bagi mereka yang ingin menunaikan umrah ya, tetapi kos mungkin akan ditambah berkaitan ataupun disebabkan virus COVID-19 ini. Agensi pengelola umrah disaran menunggu prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebelum menetapkan kos dikenakan kepada jemaah untuk menunaikan umrah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, buat masa ini Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi belum lagi mengeluarkan SOP untuk melaksanakan ibadah umrah dalam suasana COVID-19 yang masih lagi belum pulih ya. Dan pertambahan kos menunaikan umrah melebihi RM3,000 seperti yang diwawarkan akhbar tempatan adalah anggaran dinyatakan pihak tertentu sebelum SOP dikeluarkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Dan kita tahu bahawa disebabkan pandemik COVID-19 ini ada pertambahan kos dari segi penerbangan, bilik penginapan, bas dan juga lain-lain kos lah, termasuk juga dengan pengangkutan dan penginapan dijangka juga akan mengalami perubahan. Itu ada macam sekarang ni lah, kalau anda pergi ke mana-mana sahaja, contohnya macam sekarang ni nak gunting rambut pun kan, dah naik kos untuk gunting rambut. Kalau nak menunaikan umrah pun akan ada pertambahan kos. Dan kita tahu bahawa Kerajaan Arab Saudi telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa anda kata nak pergi menunaikan umrah dah boleh dimulakan pada 1 November. Ianya untuk kemasukan di luar negara. Untuk yang di dalam Arab Saudi, mereka akan memulakan untuk umrah ini pada 4 Oktober nanti. Jadi ini satu berita gembira lah kepada yang mendambakan kesempatan untuk menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, insya-Allah. Baik, kembali ke akhbar berikutnya. New Straits Times muka hadapan cerita tentang cautious mode on with the surge in New Delhi confirmed infections. Malaysians are taking precautions against COVID-19 by self-regulating and keeping away from places with documented cases such as shopping malls, which are also emptier than usual, probably due to the end of the loan moratorium. Ini antara kesan daripada dua perkara. Saya difahamkan ada satu pusat penyembuhan yang terkemuka di Kuala Lumpur. Sedikit lengang. Betul. Satu sebab ada perkabaran adanya kes COVID di situ. Dua, moratorium dah tamat. Jadi antara dua ni lah. Apapun, kawalan Kediri masih lagi diperlukan untuk dilaksanakan oleh kita semua ya, sama ada kita berada di tempat awam ataupun dalam penganjuran apa-apa majlis. Dan pilihan penerbit hari ini cerita tentang ekonomi negara ni yang dijangkakan akan kembali pulih pada suku ketiga ni. Economy expected to improve in Q3. Macroeconomics indicators in July point to economics recovery, says Statistics Department Chief. Malaysia's economic activity outcome for the third quarter of this year is expected to improve given the government's various stimulus packages to support overall economic growth, said the Department of Statistics Malaysia. Chief Statistician Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin said
The economic recovery had begun with the reactivation of economic activities and was reflected by macroeconomic indicators in July, marking the preliminary indication for the third quarter of this year. Jadi ini jangkaan ya, suku ketiga tahun ini dijangka pulih, dan ini juga bergantung kepada bagaimana kita mengendalikan kewangan kita, bagaimana kita berbelanja dan sebagainya dengan pakej ekonomi yang diberi dimaklumkan oleh kerajaan. Okey, dan saya tertarik cerita tentang Melaka. Gambar pun gambar Melaka juga ni. Kita tunjuk balik gambar bangunan ikonik State Heist yang dikongsikan ini di muka 7 ni. Department of Statistics kata ialah berkaitan dengan inisiatif untuk reinvigorate domestic tourism, memperhebatkan kembali pelancongan tempatan ya. Sebab tu kawan kita Fariha pun ada di sana. Dan tahukah anda bangunan State Heist ni asalnya berwarna putih. Oh ya? Kemudian dicat warna sedemikian kerana dulu kan tak ada jalan tar. Jadi bila kereta kuda ataupun lembu lalu, tanah-tanah tu akan terpalit pada dinding bangunan. Jadi kotor. Bila cat warna ni, tak nampak sangat kotor tu. Tak nampak kotor tu. Itu ceritanya. Itu ceritanya lah kenapa bangunan tu jadi warna merah sekarang ni. Dicat warna merah. Okey, baik. Trivia bagus sikit. juga info untuk anda, info baru kan yang kita boleh dapat daripada Eli. Terima kasih Eli. Sama-sama. Mungkin ada yang tak tahu, saya pun tak tahu sebenarnya. Saya pun tak tahu juga kan ni. memang merah. Ya, sebab kita rasa macam warna dulu kan. Warna dulu punya bukan. Okey, baik. Seterusnya. Okey, ini cerita berkenaan dengan ranking ni. Betul. Ranking. Best. Ini best kan? Sebab sekarang ni COVID-19, kita kalau boleh kita tak nak berada di ranking paling atas. Tapi yang ni memang kita nak lah berada memang di ranking atas. Dan kita bersyukur. Sebab betul, memang kita berada di ranking yang teratas sekali. Apabila Malaysia, negara Islam paling damai di dunia. Negara Islam paling damai di dunia. Alhamdulillah ya. Okey, Malaysia menjadi negara Islam paling damai di dunia, mengatasi beberapa negara lain termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Republika melaporkan Indeks Kedamaian Global 2020 yang dikeluarkan oleh Institut Ekonomi dan Kedamaian menunjukkan Malaysia berada di kedudukan 20 dalam senarai tetapi menjadi negara Islam paling damai. Indonesia pula berada pada kedudukan 49 dan Arab Saudi ni jauh sikit ni di tangga ke 128. Kalau kita ikut ranking kat sini, ada yang mungkin tertanya lah. Kita ni negara Malaysia ni menduduki tangga yang pertama. Itu bagi kategori negara Islam lah. Jadi mereka mungkin nak tahu negara mana yang menjadi tangga pertama, kedua dan ketiga. Rasa-rasa Eli agak-agak negara pertama di dunia paling damai. Awak tanya soalan saya rasa ini untuk negara Islam. Ya, ini negara Islam. Saya dah baca semalam di dunia Allah. Nama dia apa nama yang susah sebut sikit tu? Kan? Iceland nombor 1 sekarang ranking. Kalau ikut ranking lah. Oh, patutlah. Saya baca portal Indonesia ditulis Islandia. Iceland betul. Betul, Iceland lah tu. Iceland berada di kedudukan pertama dunia. Kedudukan kedua New Zealand. Ini tak kira agama lah kan? Tak kira agama lah. Ini ranking dunia lah. Dan ketiga Portugal. Ya, betul. Dan kalau kita lihat mengapa agaknya mereka ini boleh kategorikan sebagai damai, tak lain tak bukan dari segi mungkin indeks jenayahnya agak kurang. Betul. Dan juga rakyat mereka ini amat damai daripada segi pendidikan yang diberikan, daripada faktor kemudahan awam dan sebagainya. Itu antara faktor penarik lah untuk kita jadikan salah satu daripada faktor ranking lah. Ranking untuk menjadi negara damai ini. Tapi kalau ikut keseluruhan, kita dah di ranking yang ke-20, kira satu pencapaian juga. Betul. Satu pencapaian baik tu. Kalau kata 50 negara paling yang paling damai, kita ada dalam senarai 50 terbaik kan. Alhamdulillah, syukur. Kalau ikut kat sini, antara kita dekatkan sikitlah. Asia Tenggara kita berada di kedudukan pertama. Sebelum ini mungkin Indonesia yang kita lihat majoritinya umat Islam ya, di tangga yang ke-49 dunia. Kita 20 ya. Dan Arab Saudi seperti mana yang saya katakan tadi berada pada kedudukan ranking yang ke-128, dan di Asia Tenggara kita nombor 1, nombor 2 Indonesia. Dan yang lain-lain tu di bawah kita lah ya. Kalau kita lihat ya, ketahuilah negara Islam ni yang sudah pastinya Malaysia, Indonesia, Brunei kan. Jadi itu antara 10 tangga teratas untuk negara Islam saya dah bagi tahu tadi, dan juga ranking dunia pun kita dah bagi tahu 1, 2 dan juga 3. Kita bersyukur dan kita pastikan akan terus kekal sebagai negara yang aman dan damai. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Okey.
Ada nak diwar-warkan sesuatu? War-war sesuatu. Ini peringatan untuk anda yang dibawakan daripada Shield Talks. Selain daripada kita berhadapan dengan COVID-19, jangan kita lupakan demam denggi yang semakin berleluasa. Ya, tahukah anda bahawa simptom demam denggi dan jangkitan COVID-19 ini ada persamaan? Contohnya macam demam panas, keletihan dan juga sakit badan. Ya. Tetapi jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit mengalami sakit kepala yang amat sangat, loya dan juga muntah. Ya, jadi kita bersama-sama untuk kita melawan denggi. Jadi bagaimana caranya untuk kita melawan denggi? Dengan cara kita menjagalah kebersihan persekitaran di dalam rumah dan juga di luar perumahan kita. Betul. Kita bercakap khususnya pada saat sekarang ini keadaan cuaca tidak menentu, hujan, kemudian lepas hujan tu kita lupa untuk memastikan kawasan laman rumah kita ni ada air bertakung dan sebagainya. Okay? Pastikan kita cakna dengan perkara-perkara ini semua. Ya. Okey, baik, hari ini sebenarnya banyak perkara yang menarik. Sebenarnya hari ini kita nak meraihkan Hari Warga Emas Kebangsaan. Ya, dan sebentar lagi juga kita akan bersama dengan salah seorang daripada warga emas ni berusia 82 tahun. Betul. Tetapi masih lagi kuat saya rasa. Dan aktif. Dan memang lain macam. Lain macam. Dan masak rendangnya sedap. Rendang tok. Ya, Dah rasa ke? Belum lagi, itu dah kata. Saya bau je tadi, sedap. Belum rasa. Ambil bau. Bau pun dah sedap tadi. Itu dinamakan ekonomi. Ekonomi. Baik, nak berehat seketika. Selepas ini nak meraihkan warga yang berumur 60 tahun ke atas. Hanya di Malaysia hari ini. Ya. Untuk Khalid Jamrus, gol! Eksklusif bersama personaliti sukan Khalid Jamrus. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan membeli kasut emas milik bekas pemain bola sepak kebangsaan Khalid Jamrus. Tarikan baru di Muzium Galeri Bola Sepak Selangor. Saksikan MHI jam 8 pagi di TV3. Untuk Khalid Jamrus, gol! Eksklusif bersama personaliti sukan Khalid Jamrus. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan membeli kasut emas milik bekas pemain bola sepak kebangsaan Khalid Jamrus. Tarikan baru di Muzium Galeri Bola Sepak Selangor. Saksikan MHI jam 8 pagi di TV3. Ya, itu yang menarik dalam Malaysia hari ini pada esok hari. Jadi kita akan bersama dengan Khalid Jamrus pada esok hari. Jadi mungkin besok hari mungkin kita dapat tanyakan tentang perkembangan kerjaya bola sepaknya. Adakah beliau masih lagi meneruskan bidang dalam bidang kejuruteraan dalam bola sepak, dan dalam masa yang sama juga kita nak melihat juga persepsinya berkaitan dengan kasut emas ini yang dijual. Dan alhamdulillah dibeli oleh bukan sebarang orang, dibeli oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dan segala perinciannya pada esok hari di Malaysia hari ini. Jangan lepas kesempatan sebab kita tahu beliau berhadapan dengan situasi kewangan, kemudian menjual kasut emasnya dan akhirnya dibeli, dan kita nak tahu juga selepas ni apa perancangan beliau kan dari sudut kerjaya sebagai bekas pemain bola sepak dan juga dari segi ekonomi peribadilah ya. Baik. Okey, kita nak ke bingkisan pada pagi ini berkaitan dengan warga emas, tapi kita nak juga raikan kelompok yang menjaga, yang kerja mereka ni menjaga warga emas ini. Antaranya ialah Syaziana Idayu yang berpengalaman menyantuni dan menjaga kebajikan golongan warga emas. Mari kita saksikan. Menyantuni seperti ibu bapa sendiri, Syaziana Idayu Sahri dikenali sebagai Ziana, menjaga warga emas sudah sebati dalam dirinya. Berusia 39 tahun, dia telah menceburkan diri dalam dunia sukarelawan sejak 2019. Yang mendorong tu rasa macam bila kita tengok warga emas ni yang duduk seorang, lepas tu bila dah duduk seorang, macam simpatilah dekat diorang. Siapa yang bantu mereka kat rumah, macam mana semua kan. Itu yang rasa macam nak membantulah. Seawal jam 8 pagi, kebiasaannya Ziana akan pergi ke beberapa buah rumah warga emas yang terletak kira-kira 2 km dari rumahnya untuk memantau keadaan mereka. Setiap minggu tu biasanya saya akan bertanya khabar mereka. Lepas tu
sarapan apa mereka hari ni, lepas tu kesihatan mereka macam mana, ubat makan ke tak. Okey, macam saya ni jaga Makcik Siti ni, dia kira kategori warga emas. Lepas tu ada anak OKU. Saya jaga dia macam kesianlah kat dia sebab bila dia seorang-seorang kat rumah dengan anak dia yang OKU tu, siapa yang nak bantu dia kat rumah macam mengemas ke apa kan. Itu yang mendorong saya untuk menjaga dia. Berusia 80 tahun, Siti Aisyah Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Makcik Siti, warga emas pertama yang dijaga Ziana ketika dia mula menceburkan diri dalam dunia sukarelawan. Dia menyapulah, tolong makcik basuh pinggan lah, apalah. Apa dia tengoknya tak ada yang tak buat lagi, biar aku buatlah makcik, buatlah saja. Kadang makcik suruh pergi kedai, tolong beli makcikkan ikan kat kedai, makcik tak layak, dia pergilah. Bagi ibu kepada 4 orang anak ini, masa terluang di hujung minggu digunakan sebaiknya bagi menjaga warga emas. Alhamdulillah mudah jaga diorang ni sebab tak banyak yang kata macam terlalu cerewet, ada yang ni, tapi alhamdulillah semuanya okey, tak ada masalah, senang. Bagi Ziana, menggembirakan orang lain memberikan satu kepuasan kepada dirinya. Dah ada orang tolong kan, hati tu lagi seronok. Oh, makcik syukur. Alhamdulillah. Tengok orang-orang ni datang, kalau boleh aku nak hari-hari orang ni datang tengok tu. Selain menjaga warga emas yang tidak mempunyai keluarga, Ziana turut menyantuni seorang warga emas yang mengidap penyakit angin ahmar. Baginya, golongan ini bukan sahaja memerlukan perhatian, tetapi penjagaan dan sokongan moral perlu dititik beratkan. Seronok bila kita orang ni datang tau. Diorang senyum, suka. Bila kita tanya khabar diorang. Macam adalah teman berbual, nak berborak macam menceritakan diorang macam masalah ke apa. Okeylah, kita just bagi nasihat yang mana perlu kan. Lepas tu sama pakcik dah arwah dah. Oh. Ayah, Khairul. Inilah rutin Ziana pada setiap hujung minggu di mana Ziana akan pergi melawat ataupun berkunjung ke beberapa rumah warga emas yang mungkin mempunyai masalah kesihatan ataupun yang tidak mempunyai keluarga bagi tujuan menggembirakan mereka. Dan sebenarnya setiap satu rumah akan diluangkan masa oleh Ziana lebih kurang 1 jam dan sekurang-kurangnya 4 buah rumah akan dilawati oleh Ziana pada setiap minggu. Alhamdulillah, seronok, puas hati. Senang sangat jaga warga emas ni. Rasa macam bila kita jaga dia orang ni, kita dapat kepuasan. Harap-harap ada lagi sukarelawan muda yang boleh join benda ni untuk menggantikan kita bila kita dah tua nanti. Siapa yang akan jaga kita pula? Tak semua orang memiliki keupayaan empati seperti itu. Betul. Ziana ni bukan calon-calon orang lah yang mempunyai keupayaan dan keinginan untuk menjaga warga yang kita tak tahu apa keperluan mereka. Ya. Dan keadaan kesihatan mereka, tapi kesanggupan tu sangat-sangat kita hargai lah. Itu yang kita pujilah sebenarnya. Dan kalau kita lihat bingkisan itu tadi, bukan sebuah rumah saja yang Suziana pergi, siapa nama dia? Shaziana pergi kan, lebih daripada 2 buah rumah. Jadi kita harapkan bahawa bukannya kita harapkan ada orang lain. Contohnya macam kita ni ibu bapa mempunyai anak, kalau boleh itu keutamaan diberikan kepada anak-anak terlebih dahululah. Kalau boleh anak-anak itulah sebenarnya yang patut menjaga ibu bapa. Tetapi mungkin ada kekangan, mungkin warga emas itu tidak mempunyai anak ataupun anak jauh di mana-mana kan. Jadi yang terdekatnya cuma ada sukarelawan. Jadi mungkin boleh mengambil langkah itulah untuk menjaga kesihatan dan juga untuk menjaga aktiviti harian warga emas tersebut. Terima kasih kepada Ziana dan rakan-rakan seangkatan. Dan kita nak terus meraihkan warga emas dengan bersembang-sembang juga dengan sukarelawan yang lain. Selepas ini kita nak bersama dengan seorang sukarelawan bernama Siti Aisyah di Bangi, di Bandar Baru Bangi, dan beliau juga antara yang menjalankan aktiviti menyantuni golongan warga emas ni. Kita nak tahu juga antara cabarannya. Pastinya kalau kita lihat situasi sekarang yang anak-anak yang menggunakan alasan sibuk bekerja dan sebagainya kan. Jadi
kenapa adanya golongan seperti adakah mereka buat kerja ini sebab dibayar semata-mata ataupun ada sesuatu yang istimewa tentang mereka yang buatkan mereka sanggup? Sebab setengah orang kalau nak fikir kerja yang lebih mudah akan cari kerja yang lebih mudah. Sebab nak melayan kerenah orang ni adalah sesuatu yang sangat mencabar. Ataupun mungkin golongan ini rindukan ibu bapa di kampung, kan? Mungkinlah kan. Boleh jadi juga mungkin jadi dia anggap bahawa orang yang mereka jaga ni seperti ibu bapa sendiri. Berkemungkinan jugalah untuk mengisi masa lapang juga mungkin, kan? Ya, betul. Okey, jadi tanpa melengah banyak masa lagi, jom kita terus saja. Adakah sudah bersedia? Siti Aisyah? Belum lagi bersedia. Okay. Tapi itu ada kita bawakan topik kita pada hari ini untuk menyantuni warga emas ni, dan ada yang tak sedar sebenarnya. Kadang ada orang yang fikir bahawa warga emas ini kalau tak boleh jaga hantar ke rumah orang tua. Tetapi dalam masa sama juga kita tak tahu bahawa ada perkhidmatan di mana menyediakan perkhidmatan menjaga warga emas dari segi aktiviti harian ataupun mereka ingin dapatkan khidmat jurawat pun ada, dan juga untuk terapi pun ada juga. Jadi terbahagi kepada beberapa bahagian, dan mengikut kajian saya bayaran yang dikenakan mereka ni ikut per jam. Daripada RM20 sehingga RM50 pun ada. Pun ada juga. Ia bergantung juga kepada situasi dan juga masa yang mereka luangkanlah bersama dengan warga emas tersebut. Kita sedia maklum perkhidmatan ini memang sudah ada sebenarnya. Cuma sejauh mana kita sebagai anak ni melihat okey dah ada perkhidmatan. Jadi saya tak perlu dah nak luangkan masa sangat bersama ibu dan ayah saya yang warga emas ni, sebab saya ada tuntutan kehidupan saya sendiri tidak semestinya Walaupun perkhidmatan ini ada, tanggungjawab kita sebagai anak masih lagi sewajarnya kita teruskan. Seboleh-bolehnya dan sebaik-baiknya. Semuanya berbalik kepada anak-anak jugalah, kan. Kadang kita tunggu raya je. Itu kadang raya je nak balik kampung, kan. Dan kalau boleh tu mereka ni tak sedar sebab apa? Sebab mereka ni masih lagi mempunyai ibu bapa tau. Bayangkan kalau anda dah tak mempunyai ibu bapa, jadi mungkin anda nakkan sesuatu tu mungkin anda dah tak dapat. Sekarang ini kalau anda mempunyai ibu bapa lagi, hargailah ibu bapa tu. Dan jangan kita mengharapkan duniawi sahaja. Ada orang cakap macam Eli cakap tadi lah, sibuk lah, itulah inilah, kan. Kita tak tahu kadang ibu bapa ni mereka ni ada sentimental value. Mereka ini tidak cakap, mereka tidak hubungi kita bila nak balik. Tapi dalam hatinya tu siapa yang tahu? Mungkin mereka tak apalah, sibuk nak buat macam mana, kan. Tapi hati kecilnya tu pun kita kena tahu juga, kan. Ada satu gambar dikongsikan di media sosial ni tentang seorang ibu yang sedang mencuci lantai atau mengemas rumah dan anaknya sedang asyik bermain telefon gadgetnya. Dan memuat naik gambar selfie dia dan ibunya. Bermakna menunjukkan kepada dunia yang hubungan dia dan ibunya akrab. Walhal itu hanya dalam gambar semata-mata. Tapi dia duduk di sofa dan ibunya sedang mengemas rumah. Bila lepas upload dah tak kisah dah. Maknanya kita tidak mahu meraihkan ibu bapa kita dan juga warga emas ni hanya di media sosial semata-mata, tetapi pada hakikatnya di alam realiti mereka ni dipinggirkan. Itu yang kita kena faham, perasaan ibu bapa kita macam mana, kan, apatah lagi di usia lanjut ni. Dan menghargai mereka ni sesuatu yang sangat penting. Bukan menghargai tunjuk bila mereka dah tiada baru kita nak kongsi rasa rindu dan sebagainya. Ketika hayat tu apa yang kita lakukan, kan? Itu yang paling penting sebenarnya. Bukan apa yang kita titipkan di media sosial semata-mata. Banyak lagi di dalam kehidupan ini yang boleh kita raikan bersama-sama dengan mereka. Mudah-mudahan ini pengajaran untuk kita semua jugalah. Bukan hanya untuk penonton tapi untuk saya, untuk Fadli, untuk semua, ya. Okey, baik. Difahamkan Siti Aisyah dah pun bersedia. Jom kita bersama dengan Siti Aisyah. Assalamualaikum, Siti Aisyah. Oh, meriah tu. Mana Siti Aisyah ni? Siti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Oh, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Okey, Siti Aisyah Sulaiman sekarang berada di Bandar Baru Bangi, ya? Betul, di Darul Istirah. Baik, macam ada acara je di situ, kalau boleh kongsikan sikit? Betul. Sebenarnya hari ini kita ada satu perasmian program Layan Amal Maya sempena Hari Warga Emas yang hari ini 1 Oktober. So kita raikan juga dengan melancarkan satu program Layan Amal untuk warga emas lah. So hari inilah programnya. Baik. Larian maya, ya? Betul, sebab COVID kan sekarang kena semua maya lah sekarang, tak boleh nak buat secara bercuat lah sekarang ni, secara maya je lah, kan. Janji keluar peluang. Okey, Aisyah, saya nak ucapkan tahniah syabas di kesempatan ini. Sebab apa? Aisyah ni dalam ramai-ramai orang ni, antara individu yang menyantuni warga emas ni, sanggup menjadi sukarelawan untuk menjaga warga emas, kan? Di usia yang muda, 26 tahun.
Dan difahamkan bahawa Aisyah menjaga warga emas ni ketika berada di peringkat pembelajaran lagi dan diteruskan sehingga dah selepas graduasi. Ya, jadi mungkin boleh ceritakan sikit bagaimana momen tu boleh dimulakan untuk menjaga warga emas ni. Sebenarnya saya mula bergiat dalam volunteerism untuk warga emas ni sejak saya UKM dululah. Sebabnya Darul Isyirah ni dekat Bangi dan dia sangat dekat dengan UKM. Jadi sebenarnya dia salah satu program universiti. So start daripada situ saya kenal dan kita dekat kan. Kita datang dan lepas habis kompo pun cuba apply dan dapat Alhamdulillah. Dan sampai sekarang, dia macam tak ada rasa dah nak kerja tempat lain. Walaupun saya bidang matematik dulu. So sekarang dah masuk dalam bidang sains sosial lah. Which is dalam NGO untuk menjaga warga emas. Okey. Dia kalau satu program peringkat universiti itu untuk kita sama-sama sertai itu satu perkara. Sekarang ni dah habis dah graduate kemudian awak masih lagi ingin melakukan aktiviti sedemikian. Ini mesti ada sesuatu yang istimewa tentang apa yang Aisyah buat ni. Kalau boleh bagi tahu kepada kita yang habis aktiviti universiti, kalau boleh tak nak campur dah, habis dah. Tapi anda masih lagi meneruskan. Dia sebenarnya sebab bila kita dengan warga emas ni, kita rasa lain. Dia satu terapi lah. Ni bagi saya. Bagi saya terapi saya adalah bila saya tengok warga emas, bila berborak dengan diorang, so kita rasa lain. Kita rasa seronok. Sebab saya ingat nak kerja, kejap je. Sebab lepas kompo kan kita nak cari kerja. So sementara tu saya kerjalah sini. Tapi bila lama-lama kita duduk dengan diorang, stres-stres kerja, jumpa diorang terus hilang. So saya rasa memang saya kena kerja. Dan satu lagi, bidang warga emas ni tak ramai. Tak ramai yang nak involve. Especially orang muda lah. Habis graduate. So sebenarnya kita punya tenaga, kita punya ilmu tu diperlukan sebab kita nak aging nation ni. Negara tua ni 2030. Itulah dia. So tak ada orang muda, tak ramai. Itu yang saya rasa ini satu perjuangan saya lah sebagai anak muda untuk bersama dalam ni lah orang kata kerajaan, NGO untuk bersama-sama lah buat polisi ke apa berkaitan warga emas. Sebab kalau kita tak bersama warga emas, kita tak tahu diorang nak apa sebenarnya. Betul tak? Betul. Yang saya masih stay kat sini lah. Alhamdulillah. Syabas Aisyah. Ya. Tahniah juga kepada Siti Aisyah, okey, dan diharapkan ramailah di antara kita yang mungkin melihat Malaysia hari ini dapat jadikan Aisyah sebagai sumber inspirasi, sebagai idola lah kan. Mungkin boleh kita jadikan sebagai ukuran ya di mana kita ni nak menjaga warga emas bagaimana caranya. Boleh hubungi Aisyah macam mana? Mungkin tak tahu guideline ni macam mana kan. Semangat tu untuk meneruskan kerjaya ini. Terima kasih banyak Siti Aisyah Sulaiman dari Bandar Baru Bangi, Selangor. Anda pastinya dalam kalangan penonton di Facebook ada perkongsian juga, teruskan. Dan kita nak terus bersama dengan Fariha di Melaka, penerbit. Kabarnya ada persembahan dahulu. Sebab apa? Sebab tadi Fariha kata dia nak meraihkan Dondang Sayang. Berdondang sayang. Jadi mungkin ada persembahan yang akan dinyanyikan oleh Fariha. Silakan. Dondang sayang penghulu lagu. Jadi si ulang dahulu kala. Dondang sayang penghulu lagu. Tiada lama, tiada yang baru mawareja. Seni warisan hai lupa, tidak dilupa. Oh, sedap berdondang sayang ni. Tiada lama, tiada yang baru mawareja. Seni warisan hai lupa, tidak dilupa. Sedap berdondang sayang ni. Boleh tambah kau tua. Janganlah generasi muda nak berdondang sayang. Silakan biar. Ayo.
Dengar ni. Ikan tu ke bawa ke bahar. Alamak, dia buat betul tadi. Wiwi? Sedap tu. Boleh tahan lah. Dengar ni. Bawa mari si acara rampai. Alamak, tuan lapar pula dengar. Sedap acara rampai tu. Yuk. Ikan tu ke bawa ke bahar. Dengar saya cakap apa ni? Apa benda tu? Orang Melaka cakapnya kahar. Dondang saya mulut sahaja, hai sampai hati tak sampai. Itu orang Melaka cakap kasau. Kasau, hati baik. Betul. Ada tamat loh. Orang Melaka cakapnya kahar. Dondang saya mulut sahaja, hai sampai hati tak sampai. Wah, amboi, berbalas pantun lah dia. Ni pantun saya nak jual satu ni. Burung nuri terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon cemara. Rombongan MHI datang ke sini, berdondang sayang dengan sang juara. Hari ini kita bawakan keunikan Dondang Sayang. Asalnya memang seni warisan ini berasal dari bumi bertuah negeri Melaka ini. Jadi hari ini kita bawakan pelbagai generasi yang menjadi penggiat seni Dondang Sayang ini. Tadi kita mendengar lunaknya suara Nur Liza ni, ataupun kita panggil Cikgu Liza. Cikgu Liza, saya berdiri lah ya. Baik. Okey. Cikgu Liza ni katanya mula-mula macam mana Betul Babit ni, mula-mula buat tesis. Buat tesis pasal Dondang Sayang, barulah terjebak menjadi sebagai seorang penyanyi Dondang Sayang. Macam mana tu? Baik, asalnya saya buat kajian untuk tesis saya punya ijazah muzik. Saya buat Dondang Sayang. Jadi saya rujuk kepada Allahyarham Dondang Sayang Puan Nyonya Tan, anak andanya yang berdua depan ni. Jadi hasil daripada buat tesis tu timbul rasa cinta dan minat. Dan apabila saya balik ke Melaka, Puan Nyonya Tan, Pak Abbas Katan dan juga Pak Cik Abu Samah Abu Cik selalu kontak, kata Liza, hari ini kita ada show Dondang Sayang. Nak dengar tak macam mana Dondang Sayang? Jadi saya ikut, saya pergi show, menonton bagaimana mereka buat persembahan Dondang Sayang. Dari situ saya rasa macam, saya kena buat sesuatu. Saya jatuh cinta terus. Jadi bila dah belajar pantun, cara bala pantun spontan dan nyanyian, timbul minat dan akhirnya alhamdulillah saya berada di sinilah, alhamdulillah. Maknanya ada daya ketekunan sebab bukan cacalang orang yang pandai Dondang Sayang ni. Kita kalau tak dengar, kita ni kalau macam pandailah karaoke macam mana sekalipun, kalau nak berdondang sayang kita tak tahu bila nak masuk ni cikgu. Kita dah masuk, dia belum masuk. Kan? Jadi benda-benda tu yang sebenarnya cabaran utama Dondang Sayang ni. Tapi cukup bangga juga. Kita ada di sebelah ini Sufian, umurnya baru 19 tahun. Belajar mikrobiologi cik, puan-puan, tuan-tuan semua. Alangkah hebatnya. Pernah menjuarai banyak pertandingan Saya mula debut diri saya masa saya pertandingan Melayu Serumpun peringkat antarabangsa di Muara Sungai Duyung. Dari situ saya dapat kategori juara pada kategori kanak-kanak masa tu. So daripada situ saya mula orang kata more lah pada Dondang Sayang ni, sebab saya seorang pecinta lagu-lagu tradisional dan saya rasa Dondang Sayang ni sangat merupakan lagu yang sangat unik sebab tak semua orang boleh bawa Dondang Sayang ni dan dia adalah warisan negeri Melaka kita sendiri. So kita sebagai orang Melaka sendiri kenalah orang kata memartabatkan Dondang Sayang ni. Kan betul macam itulah. Maknanya mula memperbaikkan diri dalam usia 6 tahun. Saya mula 6 tahun tapi saya mula mencuburi dalam pertandingan besar pada umur saya 12 tahun. Bayangkan mana di usia 6 tahun tu cinta tu dipupuk tentang Dondang Sayang. Dondang Sayang ni kata Dondang Sayang. Dondang menyanyi menyanyi cikgu Kalau sayang dia lah nyanyi mengulik kasih. Bagaimana orang dulu kala kalau kita dengar menyanyi lembutnya, sopan santun, budi bahasa yang tinggi, itu menggambarkan orang Melayu dulu. Baik, tadi Cikgu Liza dah cakap, Allah banjir pula. Bagaimana tokoh Dondang Sayang di Melaka, antaranya Nyonya Tan Abdullah. Ya, okay, Cikgu sekejap Cikgu pun cakap sikit boleh? Okey. Okey, kita nak bersama dengan, kalau pakai pakaian ceti,
Tapi berdarah Baba Nyonya. Itu uniknya masyarakat Melaka ini. Kita bersama Hairul. Hairul, nama penuh apa? Nama penuh saya Hairul Asraf bin Abu Husin. Orang panggil karakternya? Kalau di kalangan komuniti Donang Sayang dan lagu-lagu asli di Melaka, orang lebih mengenal saya sebagai Along. Dan adik Hairul ni ataupun Along yang berbaju hijau, cantik jelita tu, Baba Nyonya. Pakaian ni memang pakaian warisan betul-betul. Okey. Baik. Hairul, bila kata anak kepada tokoh Dondang Sayang negeri Melaka, Nyonya Tan Abdullah, katanya dari kecil, dari buaian telah dinyanyikan lagu Dondang Sayang ini. Mungkin bercerita sedikit bagaimana melihat kehebatan arwah ibu dulu kan? Betul. Jadi pendedahan kepada Dondang Sayang sendiri telah diberikan di peringkat buaian lagi apabila kita telah didodokan dengan lagu-lagu Dondang Sayang. Jadi mungkin dia berada dalam, dia dah jadi darah daging. Jadi minat tu datang sendiri untuk saya. Jadi bila sekarang ni arwah mak telah tiada, tugas saya untuk menyambung legasi arwah mak, perjuangan arwah mak untuk melestarikan Dondang Sayang lah di kalangan generasi muda. Sekarang ini Hairul dan juga adik lah berdondang sayang. Maknanya macam mana kalian pula untuk membawa misi ini kepada generasi yang baru? Ada buat apa usaha yang dilakukan? Okey, kebanyakan usaha yang kita buat adalah kita bekerjasama dengan JKKN Negeri Melaka dan juga orang persorangan. Kebanyakannya kita akan buat live Facebook ataupun kita akan mengajar di aplikasi-aplikasi sosial media seperti Smule, seperti Stammaker untuk menarik generasi muda. Kerana generasi muda kita sekarang ni banyak menggunakan peranti-peranti canggih. Jadi kita gunakan media platform ini untuk menarik minat mereka untuk mendalami lagi seni Dondang Sayang. Diharapkan ini teruskan perjuangan legasi Dondang Sayang arwah ibu insya-Allah. Baik, dan sampai itu juga lihat pemuziknya dari JKKN Negeri Melaka sendiri. Pemuzik ni antara pemain penting juga. Kalau tak ada mereka, tak adalah Dondang Sayang juga. Kita nak bersama dengan individu yang bertanggungjawab. Saya rasa agensi JKKN Negeri Melaka ini turut membawa satu lagi misi besar untuk mempertahankan warisan seni warisan Dondang Sayang. Kita bersama dengan Cik Azina Alias, bukan pengarah. Baik, bagaimana melihat tanggungjawab besar ini perlu dipikul oleh JKKN untuk mempertahankan Dondang Sayang ini? Ya, sesuai dengan aspirasi JKKN sendiri ya, Fariha dan semua yang mendengar, kita mempunyai satu tanggungjawab yang besar untuk memastikan legasi Dondang Sayang ini diteruskan ke peringkat yang seterusnya ya, di mana kita tampilkan hari ini merupakan generasi pelapis semuanya, yang mana yang telah hasil daripada program bimbingan seni budaya ya. Kalau dapat lihat anak-anak tu, mereka semua merupakan hasil program bimbingan seni budaya, seni berbahasa ya, yang dikelolakan oleh JKKN. Jadi kita nak memupuk minat, menarik minat dan seterusnya memastikan mereka ini memartabatkan kesenian Dondang Sayang yang telah pun diiktiraf dunia oleh UNESCO ya. Ya. Baik, itu dia. Pastinya semua ada tanggungjawab besar di bumi Melaka ini kan. Sebab ini seni warisan memang daripada untuk nenek dulu ni. Meh adik. Kita ada seorang, mereka ni berdua berusia 12 tahun, tapi Alia ini pernah membawakan Dondang Sayang ke Perth, Australia pada tahun lalu. Jadi teruskan perjuangan kalian ya. Nanti kita akan melihat lagi banyak generasi baru untuk meneruskan membawa Dondang Sayang ini ke mata dunia yang lebih tinggi seperti mana dilakukan oleh arwah ibu, bawa ke Paris UNESCO, maknanya pada tahun 2007. Baik. Okey. Kita selepas ini kita akan berehat seketika. Nanti kita bawakan perkembangan juga dari Negeri Melaka berkenaan dengan beca. Beca ni juga warisan, memang kalau tahu mungkin Melaka ni mesti ada beca ni kan untuk daya tarikan pelancongan di negeri ini. Nanti kita akan teruskan mendengar mereka. Fariha nyanyi Dondang Sayang, nanti tak berdondang, takut hujan petir lagi di Melaka. Boleh cuba Baik. Selepas ini kita akan bawakan lagi perkembangan dari Melaka. Okey, baik, terima kasih. Itu dia. Kami amat kecewa. Kenapa? Tak nyanyi? Patutnya nyanyilah sikit. Closing nantilah, penutup nanti mesti dinyanyi dia. Fariha kalau dengar rintihan kami di studio ni, biarlah hujan dan petir, asalkan dapat kita dengar Dondang Sayang. Alah, ambil je selangkap pantun, Dondang Sayang kan pantun tu. Betul. Dia Dondang Sayang ni dia kena ada lengguk-lengguk ya. Ada lengguk sikit. Belakang tu. Cara cerita tu macam pakar tu. Jangan suruh saya pula nanti ya.
Okey, kita nak berehat seketika. Sebelum tu kita cerita tentang hari ini kita meraihkan Warga Emas dan Warga Emas ini dikategorikan sebagai 60 tahun ke atas. Dan banyak kelebihan sebenarnya menjadi Warga Emas di Malaysia ni. Kita nak kongsi apa antara yang menarik ataupun keistimewaan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia kepada golongan Warga Emas. Jom kita saksikan yang pertamanya. Mana slide-nya? Kita tunggu ya. Okey, ini dia. Jadi kepada anda semua yang mungkin nak menggunakan pengangkutan awam, 50% diskaun untuk pengangkutan awam seperti LRT, MRT, monorail dan bas rapid KL. Ya betul. Dan satu lagi keistimewaan, dapat 50% diskaun juga untuk pembelian tiket masuk ke Zoo Negara, 50% diskaun pembelian tiket masuk ke Taman Burung Kuala Lumpur. Jadi boleh bawa tok nenek kita pergi melihat tempat-tempat menarik ini. Betul. Jadi ada diskaun 50% tu banyak tu kan? Banyak tu. Okey, dan seterusnya ini bantuan kesihatan. Jadi kepada anda semua yang mungkin nak bawa warga emas ni, percuma bagi warga emas yang berwarga negara Malaysia berumur 60 tahun dan ke atas, dan juga ada bantuan alat tiruan iaitu alat sokongan juga, membantu OKU yang tidak berkemampuan untuk membeli peralatan seperti kaki pasu, tangan pasu, tongkat, alat pendengaran dan peralatan lain. Ya, dan seterusnya untuk perkhidmatan institusi, Rumah Seri Kenangan dan Rumah Ehsan, institusi warga emas yang ditubuhkan untuk memberi jagaan dan perlindungan kepada warga emas yang daif, yang tidak berkemampuan. Jadi ini antara perkhidmatan disediakan oleh kerajaan kepada warga emas di Malaysia. Ya, sebenarnya banyak bantuan-bantuan dari segi berbagai skop lah kita boleh saksikan yang diberikan daripada pihak kerajaan sendiri dan difahamkan juga daripada JKM sendiri. Jabatan JKM sendiri ada memberikan bantuan RM350 untuk warga emas yang mempunyai kriteria tertentulah. Itu golongan yang barangkali perlu dibantu. Tapi ada juga dalam kalangan golongan warga emas yang hebat-hebat. Seperti makcik yang masak rendang ni. Bau dia macam mana? Banyak sedap lah. Kita akan bersama dengan Puan Ainun Naim ketika nanti di luar dan nak rasa betul-betul rendangnya. Betul. Sekali di Malaysia hari ini. Untuk Khalid Jamrus, gol! Eksklusif bersama personaliti sukan Khalid Jamlus. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan membeli kasut emas milik bekas pemain bola sepak kebangsaan Khalid Jamlus. Tarikan baru di Muzium Galeri Bola Sepak Selangor. Saksikan MHI jam 8 pagi di TV3. Untuk Khalid Jamrus, gol! Eksklusif bersama personaliti sukan Khalid Jamlus. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan membeli kasut emas milik bekas pemain bola sepak kebangsaan Khalid Jamlus. Tarikan baru di Muzium Galeri Bola Sepak Selangor. Saksikan MHI jam 8 pagi di TV3. Wow, menariknya istimewa di Malaysia hari ini. Rasanya macam dah lama dah saya tak keluar untuk membuat demo masakan. Hari ini bertuah bukan sahaja kita dapat saksikan demo masakan, tetapi yang membuat demo masakan ini bukan celah-celah orang, Ili. Ya, betul. Ya, seorang warga emas. Berusia 82 tahun ya? 82. Baru sambut jadi katanya. Baru sambut. Baru sambut bila? 26 bulan 9. Oh, baru sangat ni. Jadi, Bonda. Happy belated birthday, Bonda. Nama beliau adalah Puan Ainun Naim dan seorang katanya keluarga semua meniaga ya? Meniaga. Anak-anak semua Kampung meniaga. Baru, ya. Di Kampung Baru? Ya, baju Melayu, BMO. Okey. Stable State House. Oh, wah, di situ macam perniagaan. Semua ada keluarga ni? Ya, anak 10. Baik, anak berapa? 10. Alhamdulillah. Anak 10. 10-10-nya berjaya. Alhamdulillah, kaki meniaga datanglah jamu selera. Stable State House. Okey. Tapi hari ni saya nak menjamu selera depan-depan ni. Hari ni kami nak rasa macam ada. Nak masak apa hari ni, Bonda? Hari ni masak rendang daging. Rendang Kita daging. makan dengan pulut, dengan simpit, Baik, dengan okey. roti. Baik, sambil-sambil nak saya tolong ke? Boleh juga. Ataupun kan jadi rendang di lain. Bunda, kabarnya usia 82 tahun ni masih lagi sihat, bertenaga. Apa rahsianya? Ya, nak tahu Hobi makcik. Rahsia. Hobi makcik. Cuma rahsianya kita nak baik-baiklah dengan orang. Lidah bertulang tak ada. Nak dijaga baik-baik. Baik dengan semua orang. Baik dengan Hati orang. kena baik, Hati ya? kena baik. Hati nak jujur. Alhamdulillah. Ni dah masuk ni kan. Lepas tu?
Santan. Kemudian masukkan cili. Biasanya bonda kata masak yang sampai 15 kilo kan. Ya, ya, Kawah besar ya. Alhamdulillah. Ni buat yang kecil ni tak apa ke? Dah boleh ya? Boleh. InsyaAllah. Okey, lepas tu ada sebarang aktiviti kecergasan ke yang dilakukan? Ada. Bonda pergi Zumba. Zumba? Berapa kerapnya Zumbanya tu? Pergi saya setiap hari Minggu, hari Sabtu, Jumaat. Zumba. Oh, jadi hujung minggu? Bangi dengan Ampang. Aktif betul ni. Berzumba, okey. Berzumba berapa lama? Berapa jam bonda? 1 jam. Ui, 1 jam berzumba? 1 jam, ya. Oh, ini nasib masak. Kalau tak masak ni dah tengok dah. Tu dah bonda berzumba ni. 1 jam berzumba. Masuk bawang tadi, kita masukkan cili, masukkan daging. Daging. Boleh. Masukkan daging. Okey, selain daripada penjagaan baik-baik dengan orang, penjagaan kesihatan, pemakanan pula. Pengamalan pemakanan tu. Apa macam nak jaga? Bonda makan sikit je, tak banyak. Oh, jangan makan banyaklah. Tak banyak makan. Bila kata makan sikit tu makan sikit. Ini masak dah sedap bonda kan dengan pulut kuningnya dengan nasi impit ni, macam mana nak makan sikit? Mana boleh tahan? Kita kontrol lah makan kita. Kontrol Kontrol. Ikut kenyang aja. Sekali cukup. Makan, tak payah tambah lagi. Jangan tambah-tambah. Tak adalah petua kata tak makan makanan berminyak apa semua tu, tak adalah. Makan? Tak ada. Makan juga. Bonda makan. Ulam? Ulam makan, bagus. Ulam apa yang bagus? Paling bagus sekali bonda? Macam tu, timun, ulam, jantung pisang kita rebus. Dulu mana ada makan yang ganjil-ganjil pada sekarang ni kan. Ulam, daun-daun. Dulu makanan sihat. Dulu makanan sihat. Alhamdulillah. Burger makan tak? Burger dia makan? Makan juga sesekali. Makan juga, tapi kita jagalah. Makan. Portion. Lepas tu kita masukkan. Apa lagi? Ni apa? Santan. Ni dah sebati dia kan. Daging. Masukkan santan. Santannya bonda dah beku kan pasal kita nak berjalan ni kan. Yang kalau anak-anak tadi buka restoran apa semua. Macam bonda kalau misal kata kita ni orang luar ni nak rasa masakan bonda macam mana? Ada ni juga ke buat apa restoran ke warung-warung ke kat tepi rumah, depan rumah ke ada? Itulah Sable Steak House. Oh, yang itu bonda masak juga? Itu ada tukang masak. Tapi bonda kalau nak rasa bonda sendiri masak? Masakan bonda? Boleh. Boleh Nak tahu rumah? Nak tahu rumah. Ramai pula ada tahu rumah. Ayam beli pepper sedap macam bonda masak. Oh, ya ke? Jadi anak bonda semua masak lah semua ni. Resipi semua diturunkan kepada pekerja ke ataupun macam mereka belajar sendiri? Rendang ni sendirilah daripada mak mentua dulu. Daripada mak mentua? Bonda serumah dengan mak mentua 12 tahun. Daripada itu bonda bolehlah masak-masak semua. Okey. Duduk mak mentua biarlah kita rajin masak, kita pandai. Ya, tu cara jaga hati mak mentua juga kan? Ya, jaga hati mak mentua. Anggap mak mentua macam mak sendiri juga. Ya, macam mak sendiri. Ya. Oh, maknanya sebelum kahwin tak pandai masak rendang lah? Pandai juga. Tapi ni mak mentua punya resipi lah. Bonda pada muda lagi, bapa saudara kedai kopi. Bonda goreng pisang, goreng mi semua. Okey. Sampailah kahwin umur 16 tahun. Kampung Baru, dapat jodoh Kampung Baru, jual daging. Bonda jual rendang. Oh, memang kena dah tu. Bonda jual rendang. Okey, dapat anak 10 orang semua kaki berniaga. Alhamdulillah. Ni memang darah daging niaga ni. Ya. Okey, baik. Sebagai warga emas, kalau boleh dapat diberikan nasihat kepada yang lain juga, apa nasihat yang boleh dikongsikan? Nasihat Pesanan. Pesanan kita nak baik-baik. Dalam lidah tak bertulang tu jaga baik-baik pesanan, makanan dijaga. Jangan kita bermusuh-musuh dan berdendam-dendam itu aja. Penyakit kita penyakit tu. Betul. Penyakit yang berdendam tu penyakit. Ya. Baik-baik aja. Kita sebut lidah tak bertulang tu. Jadi cakaplah benda baik-baik. Kan ada lagu lidah tak bertulang tu. Betul. Lagu tu. Jangan dihilangkan lagu. Bonda pandai. Nyanyi sikit macam mana lidah tak bertulang. Cukup. Oh, cukup. Pandai kita break. Pandai benda. Carilah orang pandai nyanyi. InsyaAllah. Baik. Okey, terima kasih banyak ya. Sama-sama kasih. Bonda berkawan dengan orang muda-muda. Umur je tua kan. Semangat tu muda. Tapi semangat muda, darah muda. Nampak pun muda ni. Saya nak join Zumba bonda nanti.
dia datang nanti. Baik. Alhamdulillah. 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 Okey. Bunda, nanti kita nak rasa yang baru lepas masak ni ya. Ya. Tapi sebentar dulu. Kita makan sama-sama. Baik. Sebentar kita nak bersama dengan kita dah masukkan dalam. semua tadi tu. Kita masukkan ni supaya dia hitam nanti rendang kita. Nak bagi lagi sedap kan? Ya. Okey, sambil tu Eli. Kita nak saksikan persembahan daripada single terbaru Najwa Latif. Memperkenalkan seorang rapper baru ni. Ya. Saksikan. Okey, kembali. Kita ada sedikit situasi teknikal dalam studio. Tak apa, nanti kita tampilkan Najwa dan juga Akmal. Ya. Kita sambung sembang. Sebab tadi tak puas sembang. Bonda banyak nak cakap tak habis ni tadi. Itulah dia. Tak, memang ni request dia nak suruh Bonda nyanyi juga. Nyanyi apa nak nyanyi? Yang lidah tak bertulang tu lagu siapa Bunda? Saya pun ingat-ingat lupa. Ya. Lagu tak. Okey, lagu apa yang Bunda boleh nyanyi? Lagu jam tidur dengan cucu ke? Duduk ke anak ke, cucu ke? Ini api kuat ni tak apa Bunda. Dia kecil-kecil ni tak apa. Pelankan sikit. Okey, tak apa. Saya nak cari lagu yang sebut lidah tak betul. Ada lagu tu, saya ingat-ingat lupa. Okey. Najwa dah bersedia? Ya, kita nak pecik pula. Pecik lagi tadi. Ambil baju kena kan. Tak apa. Okey, kita nak kembali semula bersama dengan Najwa. Jom kita saksikan. Sikit-sikit je, sikit-sikit. Matamu ingin ku tatap selalu, senyummu buat aku terpaku, dirimu sempurna begitu pada aku. Walau kita berbeza tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar Jepun, dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Kau tak perlu try so hard to make me wanna place you in my heart. You're the missing piece of my art that I've been searching from the start. Walau kita berbeza tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar Jepun, dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Like I said, I don't care what you look like, but I'm still gonna say that you look so good right now. Baru bangun, macam meow meow. Belum mandi, flawlessly masih pretty some. When I cakap yang cantik tanpa make up, when dress up we bersikap, looks level way up. Yang penting you yakin dengan diri sendiri, so that you don't have to overthink about your insecurities, huh? I appreciate everything you do, you're so funny naturally tanpa tahu. Anytime I'm ready to give you my bahu, understand all the pain that you've been through. Yep, I'm glad you're already mine. Can't get you out of my mind. Ada flaws, you know I don't mind. I'm serious dengan you, I tak mind. Walau kita berbeza tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar Jepun, dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. To-do, la 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 la. Oh, 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 oh. Yeay! Najwa Latif dan Aqua, silakan.
kasih. Bestnya lagu Tak ni. kisah pun. Tak kisah pun kan. Slipper je pun. Slipper je pun ke atau slipper je pun? Slipper je pun. Slipper je pun. Okey. Kita tampilkan Najwa Latif dan juga Aqua. Okey. Salam. Okey, jadi macam mana Najwa, sebab sebelum ni ya Najwa dah mula berada di industri tapi memperlahankan disebabkan penyambungan untuk sarjana. Betul. Dah sekali ni telah pun selesai. Betul. Dan Ada sekali master saya. Tessa lo, master Tessa lo. Hebat tu. Kan, bahasa Inggeris tu. Jadi sekarang ni dah macam nak mula balik lah dalam industri ni. Sebenarnya Wawa masih je buat muzik. Cuma ni kita just teruskan sikit lah sebab ada masa lebih sikit tahun ni. So kita fokus on music jap. Sebab next year Wawa nak sama belajar balik. Baik. Sama lagi insyaAllah. PhD ni? InsyaAllah. Doktor Wawa lah lepas ni. Okey, ini memang kenal ke atau memang jumpa di YouTube? Jumpa di YouTube. Kita orang kenal kat Instagram lah. Betul. Ber-DM lah. DM lah. Apa perasaan awak apabila ditegur DM oleh Najwa Latif? Saya agak terkejut lah. Time tu macam tiba-tiba Najwa Latif DM kan. Tengok notification. Najwa Latif DM. Macam kenapa ada apa ni kan? Lalu tengok dia ajak untuk berkolaborasi. Itu kita pun berjumpa. Tak rasa tu fake account ke apa semua? Awal-awal rasa check. Tapi ada check kan. Okay, sebelum ni aku memang dikenali sebagai rapper juga lah. YouTuber je. Memang buat konten dekat YouTube. Itu tahun ni macam baru nak serius lah buat kat muzik. Apa istimewanya sampai terpanggil untuk mendapatkan kolaborasi daripada? Istimewanya aku Arifin sebab saya sangat suka cara dia tulis lirik. Satu, lagu-lagu yang saya dengar dekat YouTube dia, lagu-lagu tu macam relatable juga dan bahasa dia sangat senang untuk saya faham. Dan sesuai dengan lagu dan tulisan Wawa kan? Lepas tu bila jumpa pula, kita macam okey pula. Jadi yang busuk-busuk macam-macam. Dia kata dia tu kan. Aku yang buat kan? Aku buat. Tapi benda tu sebenarnya yang menarik. Ya betul. Yang jadikan tarikan lagu ni kan. Lagu ni macam berkisahkan tentang macam terimalah aku seadanya macam tu. Terima pasangan kita seadanya dia boleh tengok daripada banyak angle. Boleh terima pasangan, boleh terima keluarga kita, kawan-kawan kita, diri kita sendiri, semua sekali. Tapi dia it's all about acceptance lah, menerima. Tak kisah apa. Tak kisah. Alhamdulillah. Okey, jadi ini kolaborasi yang kita rasa macam sangatlah serasinya walaupun kali pertama. Kan? Dan tak ada rasa canggung pun walaupun sebelum ni orang saya bila tengok aku duduk di belakang kamera tak ada rupa rapper pun. Kan? Dia perform. Awak kena. Awak freestyle boleh ya? Freestyle tak boleh. Tak boleh. Susah. Tanya dia bukan bukan nak lawan freestyle. Tapi cara rap tu macam freestyle punya. Memang buat gaya macam tu. Okey. Sebenarnya lagu ni dah dirakamkan versi akustik terlebih dahulu Betul. Dekat YouTube Wawa sebenarnya buat lagu ni for fun je letak kat YouTube. Tapi lepas tu one week after that ada orang request kat aku untuk buat remix. So lepas remix tu keluar and then orang macam suka lagu tu. So sebab tu Wawa cakap kat aku apa kata kita cuba keluarkan lagu ni. So penerimaan sangat baiklah sebenarnya lebih daripada apa yang kita orang expect. Baik. Adakah ini akan menjadi permulaan untuk projek seterusnya? Kita orang memang ada projek lain. Ya, betul. Kita memang ada projek lain selain daripada Tak Kisah Pun. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa akan keluar dalam masa terdekat. InsyaAllah. Macam dah ada dah ni. Kita nantikan. Okey, dia tak kisah pun, lepas tu dah sambung mungkin dah fasa seterusnya lah. Mungkin lah. Walaupun tak kisah pun kan. Walaupun slipper je pun. Terima kasih banyak, all the best kepada kalian berdua ya. Terima kasih. Welcome back lah. Welcome back. Okey, kita berhenti berehat. Lepas ni kita nak bersama dengan Faria sikit lagi. Itulah sebenarnya yang kita berdunang sayang ataupun kita tidak. Minta kan. Tu dia bagi tak. Okey, kita tengok sekejap lagi dalam Malaysia hari ini. Ya. Untuk Khalid Jambus, gol! Eksklusif bersama personaliti sukan Khalid Jamlus. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan membeli kasut emas milik bekas pemain bola sepak kebangsaan Khalid Jamlus. Tarikan baru di Muzium Galeri Bola Sepak Selangor. Saksikan MHI jam 8 pagi di TV3. Untuk Khalid Jambus, gol! Eksklusif bersama personaliti sukan Khalid Jamlus. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan membeli kasut emas milik bekas pemain bola sepak kebangsaan Khalid Jamlus. Tarikan baru di Muzium Galeri Bola Sepak Selangor.
Saksikan MHI jam 8 pagi di TV3. Okey, itu cerita esok eksklusif bersama Khalid Jamlos dan hari ini kita nak terus ke Melaka. Dekat ceritanya Farihah tengah kayu beca. Ya, dari Kampung Mountain ke Bandar Hilir dan berkayu beca dan bagaimana perkongsian seterusnya. Silakan Nurul Farihah on. Dah menumpang. Yang dia yang kayu. Yang kayu. Silakan Farihah. Melaka negeri penuh budaya, khazanah bangsa tidak terkira. Sejarah Melaka kebanggaan negara, warisan dunia sama dijaga. Balas, baik. Betul. Kalau tadi kita di Kampung Mountain, di Bandar Melaka, sekarang ni kita berlari. Naik beca dari sana sampai ke Bandar Hilir. Sampai juga walaupun hujan. Alhamdulillah. Saya bersama dengan Cik Muhammad Syed. Umur baru 60 tahun ni. Dan rakan-rakan pagi. Terima kasih. Nanti saya claim lah dekat sini. Nanti saya bagi ya. Kita ke sini dulu. Baik. Dan hari ini, pagi ni kita nak bersama dengan pengayuh beca di Bandar Hilir ni. Siapa tak tahu kan, kalau siapa saja datang ke sini pastinya akan mengambil peluang untuk naik beca ni. Satu pusingan ni, lihat bagaimana bangunan-bangunan bersejarah. Bangunan merah Bandar Hilir ni cukuplah terkenal. Walaupun hujung rintik-rintik, kita cari rezeki bang ya. Baik, kita nak bersama dengan abang di hujung sana. Nama siapa? Saya Abdul Aziz bin Mainus. Dah berapa tahun dah bawa beca ni? Lebih kurang dalam dekat 18 tahun lah. 18 tahun bang? Maknanya ini dah beca keberapa dah ni? Yang ini bukan beca berapa, yang ini beca adalah warisan daripada bapa saya, gitu dengan saya. Nah. Maknanya ini memang meneruskanlah legasi cek makan macam ni. Saya nak tanya, bila dah 18 tahun ni pengalaman, dulu dengan sekarang ni macam mana bang? Perbezaannya lain lah. Dulu masa zaman-zaman dulu becanya tak biasa macam ni lah. Dulu jangan cuma pakai tembaga-tembaga dan biasa saja. Sekarang ni banyak dah gunakan bunga-bunga, patung-patung dan untuk hiasan-hiasan lain lah. Kena juga masuk in trend jugalah bang. Okey. Dan kabarnya kalau di negeri Melaka ni kan, yang berdaftar berlesen beca ni 325 orang. Jadi kita tahu pemuda. Umur berapa? Saya 30. Ya, baru 30 tahun. Nama apa? Muhammad Sobri bin Yaakob. Sobri, 30 tahun. Sebab sekarang ni kalau kita datang Melaka, ramai juga orang-orang muda bawa beca sekarang ni kan. Bagaimana melihat perkembangan ini? Ramainya orang muda dah mula tarik minat kan bawa beca. Orang dari berminat daripada kawan-kawan sebab dapat jumpa banyak pelancong apa semua. Sambil tu diorang dapat berkenalan dekat-dekat dengan pelancong luar negara apa semua. Tu yang buat tertarik tu. Kalau aku tengok kan perhiasan ni kena berlumba-lumba juga kan dengan yang lain. Ada yang buka speaker dan sebagainya. Macam awak sendiri macam mana? Sama juga tapi untuk tarikan pelancong lah. Daripada segi speaker semua, ada yang pelancong minat lagu-lagu, lagu tradisional, lagu-lagu baru. Itu yang kita pun buat apa yang diorang nak lah. Kalau bawa beca berdondang sayang tak? Ada juga. Kita nak tahu siapa pandai berdondang sayang. Kalau tak tahu dondang sayang bukan orang Melaka betul. Baik. Kasau lah hujan dah turun ni. Baik. Oi, busy. Cik Syed. Cik Syed boleh tumpang ke? Duduk sebab best sangat cushionnya. Okey. Cik Syed umur 60 kan. Katanya sebelum ni mewarisi mengayuh beca ni pada atuk Bapak saya. Ya, bapak saya. Saya sendiri adik-beradik, itu pun salah satu adik-beradik saya lah. Sebagai pencarian utama lah. Dan anak saya pun, dia mewarisi saya lah sebagai penarik beca. Jadi bagaimana pada usia ni kan perlu juga, sebab bawa beca ni kan perlu tenaga, fizikal, mental dengan cuaca panas kadang-kadang, dengan perangai pelanggan kadang-kadang macam mana? Bagi saya kan, yang utama nak cari makan. Yalah, keadaan saya selepas pencen ni, gaji pun dah tinggal 60% kan. Tapi pun buat beca ni mendatangkan keseronokan lah. Kita di rumah, orang rumah sibuk dengan kerja rumah. Tapi kita duduk saja tak ada apa-apa. Selepas menolong isteri saya buat kerja rumah, saya turun buat beca untuk menghibur hati. Bukan kata bini ni membosankan. Tapi kita berkawan-kawan akan beca, bergurau senda. Dan yang penting kita exercise untuk menghilangkan penyakit macam cik manis ke, berdarah tinggi. Jadi kesihatan tu bolehlah kita jamin. Sekarang ni pemuda-pemuda ramai juga bawa beca, Cik Syed. Bagaimana melihat sebagai orang senior lah memberi sokongan kepada yang baru ni?
sebagai orang lama, saya syorkan penarik beca yang baru-baru, yang muda-muda ni memang nak cari makan ni lah. Dan saya tahu kerja sebagai penarik beca ni memang senang cepat duit. Tapi satu kita kena tekankan, kita kena buat macam guide, macam pemandu pelancong. Bawa beca ni kena ceritakan sejarah-sejarah Melaka. Kita perkenalkan sejarah-sejarah Melaka kepada orang baru supaya jadi tarikan baru lah. Jadi kalau kita buat beca ni buka lagu je. Lagu-lagu hiburan muzik ni memang orang muda suka, tapi di rumah dia pelancong customer kita pun ada muzik, ada apa. Jadi kita bagi penarikan dahulu. Walaupun orang putih ni kalau boleh, siapa yang boleh bahasa Inggeris tu adalah lebih kelebihan bagi dia lah. Okey, macam bangunan merah ni apa nama? Stadhuis. Stadhuis lah. Tapi kita kena tahu mana kita cerita sejarah, kita kena tahu sejarah bangunan-bangunan, tempat-tempat tu. Macam Stadhuis ni kan, yang kita tengok ni dia lah bangunan kepentingan Belanda, yang mana Belanda memerintah Melaka pada tahun 1641. Jadi dibina bangunan dia selepas 9 tahun dia berkuasa. Jadi dalam lingkungan 1650 lah bangunan-bangunan Stadhuis didirikan. Itulah. Dari segi bantuan kepada pengayuh beca bagaimana? Kan sebab sekarang kita tahu banyak juga cabaran, apatah lagi kan kita melalui pandemik COVID-19 ni kan, bagaimana? Bagi saya memanglah kita semasa pandemik COVID memang kita ada sekatan nak cari makan. Memang Kementerian Pelancongan tak benarkan kita langsung buat beca. Ini kerana penjagaan sosial itu sendiri kan. Dan lepas tu bila diumumkan kita masuk dalam PKP B kan, tapi insya-Allah dengan sokongan pelancong-pelancong Batan adalah memang memuaskan buat setakat ni lah. Saya nak dengar siapa yang pandai dondang sayang tadi tu. Moh. Nak dengar penarik beca ni. Mana? Siapa ni? Boleh. Dia boleh. Okey, kita buka sikit. Jangan kasih malu orang Melaka. Tak tahu. Mana ni? Cepat, siapa boleh? Okey. Mana? Kita orang lama, okey. Orang lama pengalaman ni hebat ni. Kita kena buka topeng lah. Kalau tak nanti takut sumbang pula. Okey. Alamak. Lagu apa? Dondang Sayang. Negeri Melaka yang bersejarah, pergi beramai ke Tanjung Keling. Negeri Melaka yang bersejarah, pergi beramai ke Tanjung Keling. Datang beramai ke Melaka. Datanglah damai kita ke Melaka. Okey, boleh. Teng. Okey, terima kasih. Tak, dia macam dramatik lah sikit hujan-hujan ni. Nampak tak? Baik. Terima kasih kepada semua kan. Kami doakan yang terbaik insya-Allah. Moga murah rezeki kalian. Bawa beca pun berhati-hati ya kadang-kadang. Baik. Sekian saja lintas langsung kami dari Negeri Melaka. Belum berakhir kerana esok ada lagi. Kita nak bawa anda ke satu tempat. Pernah dengar Pantai Puteri? Kita nak rasa apa aktiviti pula dekat kampung di Pantai Puteri tu. Nanti kita akan bawakan esok. Jangan lupa tengok MHI dari Melaka. Hujan semakin lebat. Seri pentas. Jangan cemburi kami kerana hujan rahmat di sini. Kita kembali bersama rakan tugas di MHI. Silakan. Terima kasih Fariha di Melaka. Jangan lupa untuk bersama Farah esok. Ya. Ada pantun nak dibalas sebagai penutup? Ini spontan ni spontan. Pahlawan Melaka 5 bersaudara sanggup bermatian demi raja tercinta. Terima kasih buat anda semua. Jadikan Malaysia hari ini pilihan semua. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa esok kita akan bersama dengan Khalid Jamlus, live yang eksklusif. Dan sikit. Apa dia? Tips daripada bonda kalau nak rasa masakan kan panas-panas. Tadi saya guna jari kelingking. Dia tegur gunalah jari manis. Untuk rasa. Rasa dia akan lain sikit lah. Lain sikit. Wallahualam. Itu petua lama. Petua warga emas yang hebat. Okey, kita dah sampai ke penjuru rancangan dan dirakan anda semua yang mana ada ibu bapa, hargailah ibu bapa anda selagi mereka masih lagi ada. Dan kita doakan semua warga emas di Malaysia sejahtera dan diberkati kehidupan. InsyaAllah. Amin. Jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum. Salam selalu. Bye.
kita jalani hidup tanpa cinta. Mungkin aku dan kamu tidak dijanjikan bersatu, walau ku tahu hatimu itu hanya